Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai apa khabar semua? Hai, Assalamualaikum. Okay, so sekarang jam pukul 4 petang kan, seperti yang saya janjikan kita nak ke udara petang ni sebelum masuk dapur kan, sebelum buat aktiviti. Yalah, buka puasa tinggal lagi beberapa hari nak raya ni, hari Ahad ni insyaAllah kita beraya. Okay, so sekarang ni memang semua orang tengah sibuk sangat buat persiapan, termasuklah Kak El juga kan, buat persiapan, cari ketupat palas, cari kuih raya, cari macam-macam lah kan, cari macam-macam. Orang kata apa untuk raya punya kan. Saya pun nampak. Waalaikumsalam. Hai Kak Pura. Hai. Alhamdulillah. Kak Pura. Kak Pura kerja hari ni? Kak Pura memang dia always on time. Okay, so meriah meriah. Walaupun kita raya PKP, saya tengok ketupat palas sold out, order dah tak ambil dah, banyak owner dah tak start dah tak ambil. Kuih-kuih raya banyak sold out, baju raya banyak sold out, banyak benda yang sold out. Alhamdulillah, rezeki itulah kata hikmah. PKP ni bagi certain people dia itulah rezeki datang dekat dia. Mungkin sebelum ni rezeki dekat dia tersekat-sekat kan tapi bila PKP macam ni, rezeki dia pula mencurah-curah. So terbalik, ada orang yang tak okey dan PKP, ada orang yang sangat okey, ada orang yang dulu sangat okey, sekarang tak okey. So banyaklah kan Allah bagi tu tepat daripada waktu dia kan. Okay, Kak Pura tengah kerja. Okay. Alhamdulillah, selamat bekerja. Ni balik pukul berapa ni Kak Pura? Okay, so saya ambil masa lebih kurang dalam setengah jam dalam setengah jam untuk saya buat perkongsian ni. InsyaAllah orang kata apa, sekurang-kurangnya dengan perkongsian petang ni membantu terutama sekali kan kita yang orang kata apa berniaga, tambah pula dah nak raya ni kan dah nak raya. Lepas pada tu orang kata apa, biasalah mood lepas raya kan, kita pun faham walaupun raya PKP, tapi ni first time kan kita nak raya PKP ni, tak tahu macam mana, tak tahu dia punya mood tu macam mana. Kalau orang yang duduk kampung mungkin suasana tu meriah lagi. Pukul 5 okey lah, tak lama dah kan. Okay, so turun masak lah Alright, so orang yang berniaga dekat kampung, berniaga dekat kampung, orang yang beraya di kampung, yang kampung dekat-dekat kan mungkin raya dia masih lagi meriah kan. Sebab apa? Sebab dekat-dekat, jiran dekat-dekat, kok ia pun situ mak saudara, sini mak saudara, situ pak saudara kan Jadi bila dekat-dekat seronok tu masih terasa. Yang tak boleh balik ni kita ni lah yang jauh ni kan, yang tak beraya sangat ni kita ni yang jauh-jauh ni. Nak beraya sangat pun risau, orang sebelah pun risau nak jumpa kita pun risau nak jumpa orang sebelah kan macam tu lah lebih kurang. Tapi macam mana pun raya ni kan you all pastikan hati-hati, jangan terlampau gairah beraya. Utamakan kesihatan, sebab kesihatan tu sangatlah penting. Kesihatan kita tu lebih bermakna, okay, daripada sekeping kuih raya dan sekeping envelope duit raya jadi kita punya kes pun sekarang ni Alhamdulillah, walaupun semakin menurun kematian pun orang kata apa, satu saja. Yes, kita jaga kita kan kita jaga apa orang kata apa, kalau boleh kita elakkan daripada orang kata apa penyakit yang masih lagi duk berlangsung sekarang ni kan walaupun sekarang kita nampak kan masing-masing dah hilang dah COVID. Baguslah, maksudnya tak fikir dia, jangan kita fikir je. Kalau kita fikir tu apa tendensi untuk dapat tu boleh jadi tinggi. Cuma jangan kita terlampau tak ambil kisah kan jangan terlampau tak ambil kisah, nanti menyusahkan orang lain, keluarga kita dan of course kita. Sebab test COVID pun dah sakit, untuk sekali test tu sakit tau, dia cocok ni sampai ke belakang. Ini kan pula kalau kita dah disyaki positif, dah hari-hari kena ambil swab test tu so memang sakit dia tak terkira. Okay. So untuk kata segmen katanya santapan jutawan kita sebab memang orang kata apa, ini sebagai satu suntikan kan bagi orang yang sedang berniaga. Sebab tak mustahil kita boleh jadi seperti mana yang kita nak jadi. Kita boleh dapat seperti mana kita nak dapat. List impian kita terlalu banyak lagi.
Okey, pagi tadi saya ada share dengan tim saya, CRC Squad, which is kita kenal kan, Tan Sri Mohtar Al-Bukhari kan. Dia ni seorang yang orang yang susah, dulu. Rumah pun tak ada katil, tak ada sofa. Memang orang miskin. Sebenarnya dia ni adalah seorang yang miskin. Bapaknya daripada Yaman tak silap. Dulu pernah duduk Thailand dan akhirnya menetap dan kahwin dekat utara. Okey, jadi kisah beliau ni yang saya sangat suka ikut daripada dulu sampai sekarang. Beliau ni walaupun dia susah dan dia habis hanya belajar habis tingkatan 5 saja. Mungkin tingkatan 5. So tidaklah orang kata ada sampai universiti belajar advance in business ke, ada PhD dan sebagainya, tak ada. Okey, cuma yang menjadikan saya seronok dengar nak dengar cerita pasal dia ni, dia ambil peluang untuk bercucuk tanam kan, tolong mak dia kat kebun kan, lepas tu tolong bisnes bapak dia ternak lembu, jual lembu kan. Sampai kiranya disebabkan oleh penyakit kuku mulut tu, sampai dia punya bisnes tu sampai muflis. Sampai bisnes dia muflis kan, bisnes muflis dia tu tak membuatkan dia stop kan, dekat situ tak membuatkan dia rasa fail. Dia ambil peluang juga dalam bidang yang lebih kurang sama, iaitu jual daging. Dia tak kira nak lembu, dia pergi jual daging. Ambil daging, pergi jual kat orang, ambil jual kat orang kan, hanya itu saja kan, hanya itu saja. Tapi kerana dia ni kerana beliau ni ada orang panggil ada dia punya big why kan, big why dia salah satu tu lah kerana kemiskinan dia tu kan, kerana kemiskinan dia. Akhirnya dia ambil peluang kan, buat bisnes pengangkutan, buat bisnes itu ini apa semua, sehingga beliau jadi orang Melayu Islam terkaya di Malaysia. Okey, terkaya di Malaysia. Dekat Alustar ada satu yayasan Bukhari. Tak silap saya, sekolah tu untuk anak yatim kot, orang susah. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak expose sangat, tapi ada yayasan Bukhari kat sana kan, banyak sampai dalam bidang automobil kan, roti Gardenia pun dia take over kan, so ada banyak sangat syarikat-syarikat syarikat-syarikat under Tan Sri Mohtar ni. Maksudnya nak bagi tahu, walaupun hari ni kita orang kata walaupun dulu beliau berniaga daging dengan bilioner tu jauh beza dia. Jauh beza. Orang punya mindset biasa, orang kata takkanlah nak jadi bilioner. Boleh ke nak jadi bilioner? Aku jual daging je kot. Kan, jadi nak bagi tahu kepada 10 orang yang mungkin yang dengar sekarang ni dan mungkin akan lebih lepas ni kan, insya-Allah dan tidak mustahil sebenarnya kita dapat orang kata jadi seperti mana Tan Sri Mohtar. Sebab dulu beliau jual daging. Kerana jual daging, duduk kat pasar, pakai baju comot dan dia sendiri pun comot. Okey, tapi boleh jadi macam tu. Sebab apa? Sebab mesti ada sesuatu. Okey, ada sesuatu. Jadi salah satu yang menyebabkan dia jadi macam tu adalah kemiskinan yang sedang dia alami pada ketika tu. Kan Waalaikumsalam. Hai Ina. I'm next millionaire. Amin. Bulan puasa ni, ya Allah kan, doa-doa ni sepanjang kita berpuasa ni, doanya memang termakbul sangat-sangat, masya-Allah. Kerana saya doakan semua sahabat-sahabat saya yang tengah live sekarang ni dimakbulkan doa-doanya. Kan insya-Allah baru dapat live bersama dengan CDM Alhamdulillah. Okay, so petang ni kan saya nak share satu kisah yang mungkin boleh jadi satu suntikan dekat kita. So you all ambillah peluang ni kan, hanya melalui kata share saja live ni, kita nak bagi ramai lagi orang berniaga dekat luar sana dapat something. Okay, dapat something, dapat satu keyakinan diri, dapat satu suntikan semangat, dapat satu orang kata yelah satu circle yang untuk sama-sama bantu dia. Walaupun kita tak duduk dekat dengan dia, tapi sekurang-kurangnya melalui medium online ni boleh membantu dia berada dalam circle-circle yang positif, insya-Allah. Alhamdulillah, dan share ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Pura. Okey. Penuh duit dekat tangan. Okey, so petang ni saya nak share kisahnya adalah carbon dengan belian. Okey, mungkin ada yang dah tahu kisah ni, tapi saya suka recall. Okey, recall kisah ni saya suka sangat sebabnya dia
dia sangat kena dengan saya punya life. Kerana dia sangat kena dengan saya punya perjalanan sekarang. Okay, dia sangat kena dengan ramai yang saya tengok depan mata saya. Perjalanannya adalah lebih kurang macam mana kata terbentuknya sebiji belian. Itulah lebih kurang yang berlaku dalam hidup dia, menyebabkan dia menjadi belian. Dia menjadi belian yang hidup hari ini. Jadi kisahnya, kalau kita nak tahu kan, karbon ni salah satu daripada elemen-elemen kan, kimia yang ada dalam kita punya muka bumi ni kan. Okay, so karbon ni, karbon ni dia boleh jadi dua benda tau. Karbon ni boleh jadi dua benda. Sama ada dia akan jadi mata pensel. Okay, mata pensel, saya tak ada pensel sekarang ni nak tunjuk. Sama ada dia jadi mata pensel atau dia jadi belian. Dari sumber yang sama, karbon yang sama. Okay, karbon yang sama. Dua benda ni kenapa berbeza kejadian dia? Okey, kita tengok mata pensel dulu. Mata pensel ni terjadi disebabkan oleh tekanan. Tetapi tekanan yang berlaku ke atasnya sikit. Okey, tekanan ke atas karbon tu sikit menyebabkan dia jadi mata pensel. Okey, jadi mata pensel. Berbeza dengan mata CDM power mata saya power. Okey. Nampak tak? Berbeza dengan belian. Belian ni dia duduk dengan orang kata apa? Duduk di dalam kedalaman 160 kilometer dalam bumi ni. Bukan dia belum jadi belian lagi. Karbon juga sebenarnya. Dia adalah karbon. Duduk dalam perut bumi sejauh 160 kilometer tu, ke dalam perut bumi. Dan bertahun-tahun lamanya, berjuta-juta tahun lamanya. Di satu tempoh yang sangat lama. Dia duduk dalam perut bumi tu, tak boleh keluar dalam satu tempoh yang sangat lama kan. Dan dalam tu pula dia punya tekanan sangat tinggi. Okey, tekanan yang sangat tinggi dan suhu kepanasan yang sangat tinggi juga. Okey, kepanasan yang melampau. Nampak tak kan, kepanasan yang melampau. Jadi betapa sengsaranya karbon tu, karbon yang tak jadi mata pensel ni kan, satu karbon tu ditekan juga kan, ditekan di paras ni je jadi mata pensel. Satu lagi karbon ditekan dengan pressure yang sangat tinggi sejauh dalam perut bumi tu, dengan kepanasan yang sangat melampau, dengan lama pula tu prosesnya, barulah jadi sebentuk belian yang tak ternilai. Kerana tak ternilai nilainya, tak ternilai. Nampak tak kan, benda yang sama, tapi beza kejadian, dia punya end result dia tu berbeza. Apatah lagi belian ni, belian ni dia dipahat kan, dia punya belian punya harga ni nak bagi tahu dia berbeza-beza bergantung atas berapa dia punya surface dia kan, dia punya cutting dia tu beza. Dia punya beza harga ikut cutting dia. Lagi banyak cutting, lagi halus cutting dia, lagi shining dia, lagi mahal lah dia harganya. Kan, lagi mahal harganya. Kalau seketul potong petak pak macam tu, itu mungkin dalam RM3,000. Kalau potong potong gila-gila punya, dia akan jadi kan, sangat mahal, ratus-ratus ribu, boleh jadi juta dan sebagainya. Dan kekuatan belian ni kekuatan belian ni dia digunakan sebagai apa tau? Nak drill gigi manusia ni, gigi kita ni nak drill, nak drill kan, dia gunakan mata belian. Okey, mata belian dia yang sangat kuat, yang boleh untuk lawan dengan kekuatan animal gigi kita tu. Nampak tak? Sampai ada satu belian ni daripada, saya tak ingat daripada negara mana itu, hari kita orang pernah pergi, saya tak ingat negara mana. Dia ada satu belian yang jenis ni memang jenis paling mahal sekali, antara yang termahal, dan ada surat beranak. So tahulah kan belian ni datang daripada mana. So sangat mahal, dia sangat mahal harga dia. Lagi cantiknya belian tu. Yes, lagi cantik. So nak bagi tahu dekat sini kan, yang menjadikan belian, yang menjadikan karbon, yang menjadikan nilai karbon dan belian tu berbeza adalah bergantung kepada
tekanan dia bergantung pada lamanya tekanan tersebut dan banyak suhu kepanasan yang orang kata apa, berlangsung, okey, selama beberapa tahun tu. Jadi apa yang saya nak masukkan dekat sini, okey, apa yang saya nak masukkan dekat sini yang mungkin boleh jadi satu mind blowing pada kita, bagi orang-orang bisnes ni, nak bagi tahu kan, kita ni sama je antara kita dengan orang berjaya, antara kita dengan orang yang dah gagal kan, kita duduk tengah-tengah, fizikal kita sama. Okey, fizikal kita sama. Ada 2 biji mata, ada hidung, ada kaki, ada tangan, ada muka, ada mulut, ada segala. Dia bukan kisah pun antara kurus ke, kecil ke, besar ke, cantik ke tak cantik ke, tak. Itu bukan dia. Nak bagi tahu Jack Ma tak handsome pun. Jack Ma tu pun dulu orang yang biasa-biasa je kan. Lepas tu satu lagi ni, Oyo ni nak bagi tahu sejarah Oyo ni, dia India tau, orang India. Daripada India, Oyo ni dia juga adalah antara orang-orang miskin, orang-orang yang duduk di satu kawasan pedalaman kan, yang mana dia ni pun tak ada duit, tak ada apa. Dia duduk tumpang dekat satu hotel yang usang, yang dah tak berfungsi dah. Bila dia duduk lama dekat situ, dia start create idea macam mana dia nak menjadikan orang kata apa, hotel yang usang tu menjadi hotel yang hidup balik. Starting dari situ sebab dia orang miskin. Okey, dia orang miskin. Saya nak bagi tahu kebanyakan orang yang ada big why macam ni. Inilah dikatakan big why yang berlaku pada Tan Sri Mukhtar kan, yang berlaku pada Ono Oyo kan, dia seorang yang miskin. Okey, sekarang ni satu dunia, saya tak ingat dah berapa ribu cawangan Oyo ada. Okey, sangat banyak dan dia sangat kaya raya sekarang hanya dalam tempoh beberapa tahun. Tetapi sementara nak jadi kaya tu kan, dia punya susah. Dia terpaksa hidup dekat hotel usang. Maksudnya usang tu dah tak ada api, tak ada air kan, dia terpaksa makan bercatur. Kadang-kadang tak makan. Nampak tak? Sama juga dengan Tan Sri Mukhtar Al-Bukhari. Sampai tahap dia terpaksa ambil kan, lebih-lebihan je sayur, daging apa semua untuk bawa balik. Dan kan, yang pentingnya yang best yang saya dengar pasal kisah Tan Sri Mukhtar ni, dia dengar cakap mak dia. Mungkin mak dia cakap apa tahu? Mak dia cakap, jika dapat keuntungan separuh tu, kita sedekahkan. Itu kekuatan dia. Sebagai orang Islam, itulah kekuatan untuk menyuburkan rezeki. Jadi beliau dengar cakap mak kan, akhirnya kan, banyak bukaan-bukaan ruang rezeki datang tanpa disangka-sangka. Tu yang best tu kan, Yang cantik dan lawa bonus besar tu, dan yang paling penting nak berjaya, usaha dan think positif tu momentum. Apa benda lagi nak tulis tak dapat nak baca. Nampak tak? Tu momentum orang yang tengah duk sukses ni, sangat dahsyat. Okey. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu, bila kita berniaga, memang kita aim kita nak sukses kan, Bila kita diminta untuk tuliskan kita punya wish list tu, dia bukan bermaksud besok kita terus dapat kan, Tetapi dekat sini, dan Allah sentiasa bagi tahu kan, sabar tu key dalam segala bentuk kejayaan adalah sabar. Untuk apa saja kejayaan adalah sabar. Jadi kena sabar. Maksudnya, apa maksud sabar tu? Maksudnya dia berlaku tak tahu lagi bila. Okey, dia akan ambil masa. Sebab kalau benda yang tidak perlu sabar adalah hari ni masuk, hari ni dapat. Tu tak ada siapa-siapa dapat dah. Nampak tak? Jadi benda yang melibatkan kesabaran tu maksudnya dia akan takes time. Yes, dia adalah satu proses. Okey, satu proses. Jadi dia bermula daripada kita punya fasa, kita ubah kita punya minda kan, kita ubah kita punya minda dulu. So bila sekurang-kurangnya kan, kita tahu kisah carbon dan belian ni dari peringkat awal macam ni, kan, dia akan menjadikan kita jadi lebih faham kan, bila kita faham, dia adalah satu proses, dia ambil masa dan dia perlukan kesabaran yang tinggi, maksudnya kata cabaran, kepanasan yang melampau dan orang kata apa, pressure yang tinggi, itu adalah satu halangan, which is untuk menjadi satu yang tak ternilai, dia memang perlu ada halangan.
dia memang wajib berhadapan dengan halangan. Okey, memang wajib berhadapan dengan halangan. So bila kan kita sendiri faham kita sendiri faham benda tu kan betul, proses tu terlahirnya skill. Yes, betul. Kan bila kita melalui fasa-fasa ni kan kita berhadapan dengan segala bentuk cabaran dan sebenarnya kita boleh belajar dari situ. Boleh belajar dari situ. Sabar sebelum syabar, bagusnya. Nah, semua nak ingat. Pesan-pesanan semua ingat kan. Alhamdulillah sangat. Okey, jadi ambil masa kan ambil masa. Jadi kita kena orang kata apa jangan terburu-buru kan sebab kan bila kita tengah berhadapan dengan cabaran, ya betul, cabaran tu memang dia pahit. Cabaran tu bukan sedap sangat pun. Kan dia tak ada orang pun nakkan cabaran tu sebenarnya. Betul tak? Kan Tetapi bila kita sedang berhadapan dengan cabaran, jangan kita kenangkan kepahitan tu, jangan kita kenangkan kesusahan tu. Sebab dia perit. Tapi kenangkan kesan dia, kenangkan manisnya kan kejayaan tu kan seronoknya kan bila duduk saja-saja kita imagine kan sebab tu penting kuasa minda. Kita imagine, ya Allah seronoknya nanti aku dapat beli kereta besar kan boleh bawa anak-anak aku kan anak-anak 5 orang duduk dalam kereta besar macam ni, balik pun laju je balik kampung duduk rumah besar selesa, bilik banyak, anak-anak boleh dapat seorang satu bilik kan tak berebut-rebut kan. Semua bilik ada aircon, ada katil cukup lengkap, masing-masing anak boleh tidur dengan selesa, tak bergaduh-gaduh kan. Seronoknya ada kolam renang untuk anak-anak, tak kena pergi tempat lain. So anak-anak ada something to do kan So bila kita kenangkan manisnya macam ni kan kita rasa macam, ya Allah tak apalah aku sabar. Kalaulah kalaulah pahit ni kan cabaran ni akhirnya membantu aku untuk dapat sebuah rumah idaman aku sabar. Kalaulah cabaran ni akhirnya membantu aku untuk dapatkan saving sampai sekurang-kurangnya 100,000, aku sabar. Kan tak apalah aku terima seadanya. Kan kalaulah orang kata apa, cabaran ni kan menjadikan boleh bantu aku untuk bawa mak ayah aku pergi Mekah, aku sabar. Kan ya Allah, indah sangat seriously indah, betul. Ya Allah, best gila kan cuba bayangkan kan bila facing je dengan dugaan, kita kena bayangkan bestnya dalam akaun aku ada 1 juta kan bestnya dah terparking dah kereta Velfire kat depan rumah kan bila berhadapan dengan cabaran, ya Allah seronoknya anak-anak duduk rumah besar, mandi kolam gelak-gelak, gembira, happy-happy. So benda tu akan meng-cool downkan kita kan meng-cool downkan kita. Ingat kisah-kisah iktibar kan kisah-kisah kejayaan orang. Sebab tu kita kena rajin membaca. Okey, saya ada banyak buku-buku dekat sini sebenarnya kan banyak buku-buku saya beli daripada dulu lagi kan menjejaki jutawan senyap kan lepas tu ada lagi bila kita dah jejak-jejak kisah-kisah jutawan-jutawan ni kan kita baca, duduk senyap baca, seronok rasa kan seronok kita senyap-senyap mereka dah jadi jutawan. Ya Allah, senyap-senyap mereka dah jadi jutawan. Betul kan macam Tuan Efi kita senyap-senyap jutawan, membina kekayaannya melalui usaha sendiri dengan ketekunan dan kesungguhan. Masya Allah kan Masya Allah kan itulah kata hebatnya kan sebab tu kan kita kena baca kisah-kisah kejayaan kan lepas kita dah baca kisah kejayaan, dah suntik semangat, kita baca kan buku-buku yang boleh mendorong kita, memberi kita tips-tips macam mana tips syukur dan redha kan syukur dan redha, sabar. Ni lah kita katakan sebagai Garfu Ta'ala ni kan buka-buka elok tajuk ni kan buka-buka elok tajuk ni Allah nak bagi sesuatu ke kita. Sebab tu kita buka je terus ni kita akan panggil apa ni, ini adalah Garfu Ta'ala. Sedekah dan zakat kan dekat sini. Lepas tu syukur dan redha. Nampak tak? Dia adalah satu proses. Ingat macam mana nak jadikan diri kita seperti belian. Dia adalah satu proses. Kita kena sabar. Kita kena berhadapan dulu dengan semua cabaran. Bila buat tu memang dia akan stres. Sebab kita, kenapa stres? Kenapa? Sebab kita sedang membawa diri kita ke fasa seterusnya kan kita sedang membawa diri kita fasa seterusnya. Saya selalu share dengan tim
Kan selalu share dengan team. Kan bila kita hari ni kita dah dapat, kan seronok dah dapat income macam tu sekian-sekian apa semua kan. Okay, lepas tu kita teringin nak kita dapat income dah 2-300. Tapi bila kita tengok orang income 10,000, kita teringin nak income 10,000. Betul tak? Kan kita teringin nak income macam orang tu 10,000. Tapi maksudnya nak pergi ke arah income yang 10,000 macam tu, apa yang kita perlu buat? Mungkin hari ni kita memancing tepi sungai, tepi laut. Kita mancing tepi laut, kita bawa satu mata kail, okey, dengan umpan yang kecil, dan kita duduklah dalam sampan tu, kayuhlah guna pengayuh dia. Apa orang panggil tu? Pengayuh tu lah, kayu tu kan. So kita akan dapatlah ikan. Kita dapat juga ikan. Tapi ikan tu nilai dia 200. Okay, ikan tu nilai dia RM200. Bagi orang yang selesa, dia selesa dengan RM200. Okay, dia selesa lah dengan RM200. Tapi orang yang jiwa besar, dia nampak kan dekat depan sana ada kapal tunda. Kapal tunda tu dia balik tu, dia bertantan ikan yang nilai income tu 10,000. Jadi dia punya eager nak dapat macam tu. Dia pun buat something. So macam mana kita nak dapat macam tu? Okay, macam mana kita nak dapat macam tu? Okay, first kali tentu kita kena convert daripada sampan kepada kapal tunda. Kan daripada sampan biasa ke kapal yang boleh bawa pukat tunda tu. Nampak tak? Kapal ni nak bawa pukat tunda tu bukan sikit-sikit, bukan kecil-kecil punya kapal. Bukan kecil-kecil punya duit. Kena ada satu dana yang untuk kata nak beli kita punya pukat tunda. Bila dah pergi ke sana, kan kita kena korban berbulan-bulan, kan pergi ke dalam laut, ke laut dalam tu. Berminggu, berbulan, berhari-hari. Nampak tak? So kena ke laut dalam sana. Bila pergi ke laut dalam sana dengan keadaan tak selesa, tidur bergelombang, bergelora, air yang nak muntah-muntah, yang meloya-meloya. Kalau orang tak tahan, dia akan minta patah balik. Kalau orang tak tahan, yang dia nampak halangan tu lebih besar daripada impian dia, dia akan patah balik. Nampak tak? Jadi kesan dia tak dapat duit, dia tak dapat income macam mana yang dia nak. Dia tak dapat income 10,000 yang dia nak tu. Sedangkan modal dia dah keluar dah. Beli kapal besar tu, dia dah keluar dah. Tetapi kerana hanya dia tak tahan dengan meloya, dugaan bergelora tu dia tak tahan, dia patah balik. So dia tak dapat apa-apa. Tetapi kalau orang yang tahan tahan sekejapnya, dia tahu kan nak duduk dekat atas laut ni hanya seminggu je, tahan sekejap. Ni dah hari ketiga ni, ya Allah, tahan sekejap, 4 hari je lagi. Nampak tak? Dia tahan, dia sabar. 4 hari je lagi. Penting time frame dekat sini kan. Okay, so 4 hari tahan je, sabar sekejap kan Jadi dia tahan lagi gelora, dah start muntah, dah start meloya, dah start tak larat. Tapi kuatkan diri juga, sebab ingat lagi 4 hari je nak habis kan masuk hari ke-5, masuk hari ke-6 kan badan makin lemah. Tapi time dah semakin hampir kepada hari ke-7. Kan hari ke-7 dah nak balik dah. Jadi kan dalam 7 hari berlangsung ni kan memang berlakunya fasa perubahan diri. Selama ni kita pergi naik sampan, pancing, balik tak ada bergelora, tak ada apa, balik tidur kat rumah, empuk, makan kenyang, selesa semua. Tapi bawa balik RM200 punya nilai. Kita kan kemudian bila upgrade, kita pergi ke laut dalam kita pergi ke laut dalam kita dengan tidur tak selesa, tak tidur, kadang-kadang tu dihempas dengan ombak, dengan bergelora, muntah, nak rasa nak muntah pun dia makan pun asyik makan ikan je kan sampai satu tahap yalah, nak solat pun susah, segala serba-serbi susah. Depan susah, kiri susah, belakang susah, sana susah, semuanya susah. Kan bila semuanya susah, tetapi kerana tahan, kerana sabar, kan kerana faham nak berjaya tu memang penuh dengan dugaan seperti mana kisah karbon dan belian tadi. Baliklah dia dengan bertantan ikan. Okey, baliklah dengan bertantan ikan ni. Akhirnya kan dapatlah dia nilai yang dia nak, iaitu 10,000 tu. Alhamdulillah. Nampak kat sini kan macam mana nak bagi tahu sebenarnya kejayaan tu bermula dari kita. Okey, sikap kita, cara kita. Nampak tak? Kalau kita tahan boleh move on, tak tahan akan stay ataupun kita patah balik. Kan jadi apa yang kita nak kan kita yang tahu. Sebab tu penting kan, penting sangat wishlist. Sebab tu kita penting
bila ada wishlist, kita highlightkan, tulis jelas-jelas, nampakkan apa semua supaya dia jadi satu kekuatan kat kita. Dan kita nampak time frame pula, ya Allah kan lepas ni tak apa, kita share lagi insya-Allah. Okay, kita share lagi, banyak lagi benda yang kita nak share. Cuma dekat sini nak bagi tahu untuk kata macam tim CRC, memang kita sediakan satu platform pembelajaran macam mana untuk pergi ke next steps, kan macam mana kita nak pergi ke step seterusnya, macam mana kita nak sukses, macam mana kita nak dapat banyak, macam mana kita nak grow bigger dan sebagainya. Kita buat semua benda tu, kita diajar satu persatu. Jadi just follow, okay, just follow, kerana step-step yang kita dah bagi tu sangat cantik dah kisah dia. Okay, cuma dekat sini saya kan itulah sikit orang kata apa, kisah pedoman yang mungkin saya boleh kita jadikan sebagai satu orang panggil sebagai satu suntikan lah sebenarnya untuk kita nak berniaga kan tak stop, berniaga laju, berniaga dengan penuh semangat. Ya, sabar dan konsisten. Betul Kak Pura, ya betul sangat-sangat. Okay, memang tak mudah. Okay, di mulut kita cakap on paper memang senang. Okay, antara sabar dan tak sabar, antara yakin tak yakin, antara inilah faktor-faktor benda ni semua kan yang membantu pada kita menyumbang kepada kejayaan kita. Okey, jadi teruskan berniaga walaupun dalam keadaan PKP. Dalam keadaan PKP ni teruskan berusaha walau apa pun dugaan dan rintangan. Ingatlah segalanya kan datang daripada Allah, segala dugaan datang daripada Allah. Tetapi kenapa datangnya dugaan dan peluang tu? Kerana inilah doa-doa kita yang Allah makbulkan. Kita nak jadi seorang yang kaya, kita nak jadi seorang yang dermawan, kita nak membahagiakan keluarga kita, nak tolong orang dan sebagainya, menyebabkan Allah makbulkan dan Allah bagi peluang-peluang ni. Di mana peluang itu dia ibarat isi dan kuku dengan halangan tu. Okey, maksudnya peluang dan halangan, peluang dan cabaran dia seperti isi dengan kuku. Tak boleh tidak, tak boleh minta salah satu. Saya nak peluang je, saya tak nak cabaran. Tak boleh kan dia mesti dia kembar-kembar. Dia kembar, dia mesti ke mana-mana mesti bersama-sama. Jadi kita kena terima hakikat, okey, bahawasanya cabaran yang Allah datangkan dekat kita bersebab untuk menjadikan kita orang yang berbeza daripada orang biasa, orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang matang, orang yang bijak, dan menjadikan kita beza antara kita dan orang-orang yang malas. Kalaulah Allah bagi je, tentulah orang yang malas akan rasa sangat seronok. Sebab apa? Sebab malas pun dapat jadi jutawan. Nampak tak? Kita yang berhempas pula siang malam pagi petang ni tak jutawan lagi, tak ketahuan kan? Jadi itulah kenapa Allah sediakan satu cabaran ni supaya dapat bagi pada orang yang tepat. Bukan orang yang berdoa semata-mata tanpa usaha, bukan orang yang tak buat apa-apa, tak doa, tak usaha kan tapi kepada orang yang bukan saja berusaha, malah berdoa kepadanya nak minta dimakbulkan doa dan menjadi orang yang kaya dan berjaya insya-Allah. Okey, jadi saya doakan semua sahabat saya yang watching, yang dan share, okey, dilimpahkan rezeki, termakbul segala impian, segala target yang nak hari ni dan seterusnya. Moga jadi jutawan dunia dan akhirat kan, berjaya insya-Allah. Okey, so selamat masak. Alright, selamat orang kata apa, berbuka puasa. Terima kasih for watching. Okay, sejom kita foto sekejap nak. Ina kapan dah foto? Ina foto nak? Okay, so terima kasih banyak-banyak. Okay, untuk tim CRC kita jumpa malam ni. Okay, dekat Zoom. Okay, bye. Assalamualaikum.